Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada hari ini, Cikgu akan teruskan lagi bab 15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan bahagian 3. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 15.7 pertumbuhan dalam manusia dan haiwan, menerangkan maksud pertumbuhan organisma, menentukan parameter untuk mengukur pertumbuhan manusia dan haiwan, memerihalkan pertumbuhan serangga iaitu metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap, menganalisa fasa pertumbuhan dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan, mencerahkan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi haiwan berangka luar. Baiklah, Cikgu teruskan dengan 15.7 pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Pertumbuhan organisma. Pertumbuhan organisma merupakan proses kekal serta tidak berbalik yang melibatkan pertambahan bilangan sel, saiz, isi padu dan jisim badan organisma. Kedua, pertumbuhan juga melibatkan pembezaan dan pengkhususan sel serta kerencaman bentuk dan fungsi sel. Dan ketiga, pertumbuhan organisma penting untuk perkembangan dan kematangan sistem-sistem badan. Bagaimana kita untuk mengukur pertumbuhan manusia dan haiwan? Parameter yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ialah pertama, pertambahan saiz atau isi padu, contohnya perubahan ketinggian atau panjang sesuatu organisma. Kedua, perubahan jisim segar atau jisim kering. Apa maksud perubahan jisim segar atau jisim kering? Jisim kering merujuk kepada jisim organisma selepas semua air telah disingkirkan daripada badan. Caranya adalah dengan menimbang jisim organisma selepas dikeringkan di dalam ketuhar pada suhu 100 darjah Celsius berulang kali sehingga jisimnya tidak berubah. Kelemahan parameter ini ialah organisma perlu dibunuh. Namun, kaedah ini sesuai untuk tumbuhan. Kedua, jisim segar. Jisim segar boleh diukur pada bila-bila masa dan organisma tidak perlu dibunuh. Namun, kaedah ini kurang tepat kerana kandungan air dalam badan dipengaruhi pengambilan air oleh organisma tersebut. Parameter ini diukur untuk satu jangka masa tertentu. Pertumbuhan serangga. Organisma berangka luar seperti serangga mengalami pertumbuhan yang berbeza. Serangga menjalani dua jenis pertumbuhan iaitu metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap. Serangga seperti rama-rama menjalani metamorfosis lengkap. Dalam metamorfosis lengkap, terdapat 4 peringkat pertumbuhan iaitu telur, larva, pupa dan dewasa. Rajah 15.5 menunjukkan contoh metamorfosis lengkap bagi seekor rama-rama. Bermula daripada telur, kemudian telur akan menetas menjadi beluncas. Beluncas menetas daripada telur dan makan daun untuk membesar. Kemudian, beluncas juga dikenali sebagai larva. Kemudian, beluncas mula menjadi pupa. Selepas itu, pada peringkat pupa, perkembangan pesat berlaku di peringkat ini. Rama-rama muncul daripada pupa dengan sayap yang masih lembut dan berlipat-lipat. Kemudian, rama-rama membesar menjadi dewasa. Rajah 15.16 merupakan contoh metamorfosis tidak lengkap. Belalang menjalani metamorfosis tidak lengkap.
Dalam metamorfosis tidak lengkap, serangga mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum menjadi dewasa. Bermula daripada telur, kemudian seterusnya nimfa. Seterusnya, nimfa merupakan serangga yang masih kecil, iaitu yang baru menetas daripada telur. Kemudian, dia akan menyalin rangka luar semasa ekdisis. Okey, ini nimfa lagi. Kemudian, ekdisis berlaku beberapa kali sehinggalah serangga menjadi dewasa. Okey, dan ekdisis lagi sekali, kemudian menjadi belalang dewasa. Fasa pertumbuhan dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan. Lengkung pertumbuhan didapati dengan memplotkan parameter pertumbuhan melawan masa. Lengkung pertumbuhan kebanyakan organisma menunjukkan corak yang sama, iaitu berbentuk sigmoid. Pertumbuhan berlaku secara beransur-ansur dan selanjar. Terdapat 6 fasa dalam lengkung pertumbuhan sigmoid, iaitu fasa permulaan, fasa pertumbuhan pesat, fasa pertumbuhan perlahan, fasa matang, fasa penuaan dan fasa kematian. Baiklah, cikgu mulakan dengan fasa permulaan, iaitu yang warna biru ni ya. Okey. Kadar pertumbuhan adalah rendah kerana melibatkan pembahagian sel dan pemanjangan sel yang sedikit. Merupakan satu fasa penyesuaian dengan sumber baharu yang wujud di persekitaran. Okey, itu fasa permulaan. Kedua, fasa pertumbuhan pesat yang warna hijau ni. Okey, kadar pertumbuhan paling cepat di mana pembahagian sel dan pemanjangan sel berlaku dengan aktif. Saiz organisma bertambah dengan cepat. Kemudian, fasa pertumbuhan perlahan iaitu yang warna kuning ni. Okay, kadar pertumbuhan lambat dan berlaku pada kadar yang tetap. Sel mencapai saiz maksimum. Sel mengalami pembezaan yang menghasilkan kerencaman sel. Kemudian, fasa matang yang warna purple ni. Okay. Organisma mencapai peringkat matang, kadar pertumbuhan ialah sifar, kadar pembahagian sel sama dengan kadar kematian sel. Pembahagian sel berlaku untuk menggantikan tisu yang rosak atau mati. Seterusnya, fasa penuaan iaitu yang warna oranye ni. Okay, kadar pertumbuhan adalah negatif, di mana organisma mengalami proses penuaan. Dan akhir sekali yang warna biru ni merupakan fasa kematian. Penuaan, penyakit dan kekurangan sumber makanan atau kekurangan ruang akhirnya menyebabkan kematian organisma. Cikgu teruskan dengan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi haiwan berangka luar. Okay. Serangga seperti belalang tadi cikgu sebutkan mempunyai rangka luar yang keras yang dibina daripada kitin. Okay. Rangka luar tidak membesar selaras dengan pertumbuhan haiwan. Bagi membolehkan pertumbuhan dan perkembangan, haiwan berangka luar perlu menanggalkan rangka luarnya yang keras. Okay. Proses penyalinan rangka luar haiwan yang membolehkan pertumbuhan dan perkembangan berlaku dikenali sebagai ekdisis. Jadi haiwan saling kulit tu kita kenali sebagai ekdisis. Kemudian proses ekdisis dikawal oleh hormon. Mari kita lihat rajah 15.18 di mana lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar yang cikgu sebut tadi berbentuk tangga ni kan. Ni tangga. Okey, kita lihat. Proses ekdisis berlaku secara berkala. Pola pertumbuhan tidak selanjar dan berbentuk tangga. Okey, dalam rajah yang cikgu katakan tadi tu. Kemudian, bahagian mendatar graf menandakan pertumbuhan sifar. Pada peringkat ini iaitu instar, serangga tidak mengalami pertambahan panjang
badan. Ini dia. Dia kata mendaftarkan. Jadi yang mendaftar inilah. Ini Insta 1, Insta 2, Insta 3, Insta 4, Insta 5. Yang mendaftar ni maksudnya serangga tidak mengalami pertambahan panjang badan. Kita teruskan lagi. Garisan menegak graf mewakili pertumbuhan secara mendadak. Okay. Pada peringkat ini, nimfa menjalani ekdisis dan saiz bertambah dengan cepat. Ini dia ekdisis. Ni ekdisis kat sini, ekdisis kat sini. Di mana dia dia ke atas ni kan? Graf dia menunjukkan menegak ke atas. Ini ekdisis. Okay. Di peringkat ini, saiz haiwan tadi, serangga tadi bertambah dengan cepat. Cikgu teruskan lagi. Proses ekdisis berlaku beberapa kali sehingga mencapai dewasa. Kalau tengok daripada rajah graf ni, cikgu tengok di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ekdisis barulah serangga itu mencapai peringkat dewasa. Beberapa kali ekdisis berlaku pada serangga. Barulah dia mencapai dewasa. Bagaimanakah ekdisis berlaku? Satu rangka luar baharu terbentuk di bawah rangka luar lama. Kemudian, sebelum rangka luar baharu menjadi keras, serangga akan menambahkan isi padu badan dengan menyedut udara untuk mengembangkan badan. Selepas itu, tindakan ini akan memecahkan rangka luar yang lama dan serangga dengan rangka luar yang baharu akan keluar daripada rangka lamanya. Kemudian, serangga akan mengembangkan badannya sekali lagi sebelum rangka baharu menjadi keras. Peringkat antara ekdisis disebut instar dan pada peringkat ini serangga dikenali sebagai nimfa. Dalam tempoh instar, serangga aktif membina tisu dan menambahkan jisim badan. Baiklah anak-anak, kita dah habis bab 15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Sebelum itu, cikgu recap balik apa yang telah kita pelajari daripada bahagian 1, bahagian 2 dan yang baru ni bahagian 3 dalam bab 15. Kita telah bincang berkenaan dengan sistem pembiakan manusia, kemudian kitar head, gametogenesis, pembentukan kembar, perkembangan fetus, isu kesihatan berkaitan sistem pembiakan manusia dan tadi kita baru saja berbincang berkenaan dengan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Dalam sistem pembiakan manusia, cikgu telah sentuh berkenaan dengan sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Untuk kitar head, beberapa perubahan aras hormon cikgu telah bincangkan dan juga perubahan aras hormon semasa kehamilan, keguguran, dan cikgu telah bincang sindrom prahead dan sindrom putus head. Untuk gametogenesis, cikgu telah bincang berkenaan dengan spermatogenesis dan oogenesis, kemudian struktur gamet iaitu sperma dan oosit sekunder, serta perbandingan antara gametogenesis, antara spermatogenesis dengan oogenesis. Untuk pembentukan kembar, cikgu telah bincang kembar seiras, kembar tak seiras dan kembar siam. Manakala perkembangan fetus manusia, cikgu telah bincang berkenaan dengan proses persenyawaan dan pembentukan zygot, peranan struktur plasenta dan tali pusat, keperluan sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu yang berasingan. Seterusnya, berkenaan dengan isu kesihatan berkaitan sistem pembiakan manusia, cikgu bincang berkenaan dengan punca kemandulan.
Dan yang akhir sekali pada hari ini, cikgu telah bincang berkenaan dengan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan, di mana cikgu bincang pertumbuhan serangga, metamorfosis lengkap dengan metamorfosis tak lengkap, lengkung pertumbuhan sigmoid dan lengkung pertumbuhan berbentuk tangga. Baiklah, sekian dahulu daripada Cikgu Fanida untuk berakhir sudah bab 15. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.